Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih kerana join. Okay, ini adalah amali yang ketiga. Okay, amali kita sepanjang kita buat PDPR ni. So, amali ini berkaitan dengan proses respirasi, iaitu proses fermentasi yeast. Okay, proses fermentasi yeast juga dikenali sebagai fermentasi alkohol. Alright. So, yang mana tingkatan 4 mereka baru belajar saja bab ni. Tingkatan 5 insyaAllah kamu masih ingat lagi. Okay, topik respirasi sel ini. Okay, warming up question dulu. Okay, namakan organisma yang digunakan dalam pembuatan roti. Okay, kita warming up dulu sebelum kita masuk eksperimen yang cikgu akan terangkan sekali lagi. Okay, kamu boleh tulis apakah jawapan. Apakah organisma yang digunakan dalam pembuatan roti? Okay, good. Yeast. Lagi? Ada lagi? Nama lain? Okay, very good. Jawapannya adalah yeast. Alright. So, organisma ini menjalankan proses respirasi anaerob di dalam adunan roti. Okay, sebab dalam adunan roti itu kekurangan ataupun suplemen untuk oksigen terhad. Jadi yeast menjalankan proses respirasi anaerob. Okey, anaerob maksudnya tanpa ataupun kekurangan oksigen. Okey, soalan kedua. Apakah proses yang berlaku dalam adunan roti tersebut? Okey, jawapan? Very good. Ada lagi? Fermentasi alkohol. Okey, good. Fermentasi alkohol. Okey, kita ada beberapa jenis fermentasi, iaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asid laktik. Okey, untuk proses yang berlaku dalam adunan roti ni adalah fermentasi alkohol yang melibatkan yeast. Okey. Next question, guys, apakah yang membantu menaikkan adunan roti? Guys, apa? Guys, apakah yang membantu menaikkan? Okay, good. Very good. Ada lagi jawapan lain? Okay, pandai-pandai belaka. Carbon dioxide. Very good. Okay, ini adalah hasil sampingan. Okay, good. Yang dikeluarkan semasa proses respirasi anaerob. Okay, good. Next question. Namakan 3 bahan yang terhasil daripada fermentasi alkohol. Ada 3 bahan yang terhasil semasa proses fermentasi alkohol. Okey, cikgu bagi masa untuk jawab. Ada 3 bahan yang terhasil semasa respirasi anaerob, iaitu fermentasi alkohol. Very good. Tenaga etanol dan carbon dioxide. Okey. Ni bagus-bagus belaka. Very good. Okey. So, kita masuk terus. Jadi, soalan-soalan tadi akan mengingatkan kamu tentang proses fermentasi yeast. Sebab jawapan-jawapan tadi akan menjurus kamu untuk menjawab apa yang berlaku semasa proses di dalam eksperimen yang kita akan buat sebentar lagi. Okay. Now, macam selalu, okay, macam dah 3 minggu kita dah terangkan tentang penyataan masalah. Okay, untuk penyataan masalah mesti ada 3 benda yang perlu kamu tahu. First, kena ada tentang soalan. Okey, ayat ataupun perkataan yang menunjukkan soalan. Yang kedua, kena ada tanda soal. So, dua-dua ni adalah bentuk soalan. Okey, wajib yang ni. Okey, yang manakah yang kita nak letak sebagai MV? MV. Okey. Fermentasi yeast. Very good. Okay, proses fermentasi yeast. Fermentasi yeast adalah MV. Sebab apa? Kamu kena ingat, kalau dalam proses fermentasi yeast ni, mestilah kita akan buat satu tabung didih yang ada yeast. Satu lagi tabung didih tanpa kehadiran yeast. Jadi proses fermentasi yeast ni adalah MV. Sebab satu ada, satu tak ada yeast. Okay, faham tak? Okay. So, kalau RV dia responding variable dia apa dia? Hasil yang diperolehi. Very good. Okay, ni adalah RV. So, cikgu yakin untuk penyataan masalah bagi pelajar-pelajar biologi SMK GP ni,
tak ada masalah untuk penyataan masalah. Dia senang untuk bezakan mana satu MV, yang mana satu RV, dan mesti dalam bentuk soalan. Okay, good. So hipotesis, macam cikgu terang, kena ada MV, kena ada RV dan hubungan. So hipotesis dekat sini, MV adalah fermentasi yeast. Okay, kemudian di sini RV adalah tenaga karbon dioksida dan etanol. Okey, kamu jumpa hari ini perkataan yang baru iaitu ARV. Okey, sekejap lagi cikgu terang apa maksud ARV, apa maksud ORV, dan apa keperluan kita nak sebut ARV atau ORV. Okey. Okey, ini adalah hubungan. So MV, RV dan hubungan. ARV ni kamu tak perlu tulis, kamu make sure dia tahu yang tu adalah RV. Cumanya cikgu nak terangkan sekali lagi bahawa ARV itu apa sebenarnya. Okey. Okay, ARV adalah Actual Responding Variable. Okay, maksud yang tersirat. Apa sebenarnya yang ingin diperoleh daripada eksperimen. Okay. So, sebenarnya kalau kita tengok hipotesis ini adalah hipotesis yang dalam bentuk ARV. So, dalam eksperimen kita tak nampak tenaga tu keluar. Kan, kita tak nampak karbon dioksida tu keluar. Kita tak nampak etanol tu keluar. Kita cuma nampak hasil dia. Contoh dalam eksperimen itu kita nampak dalam bentuk yang benda yang nak diukur. Contoh tenaga kita nampak dalam bentuk ataupun kita boleh rasa tenaga haba. Okey, kalau karbon dioksida kita boleh nampak kehadiran karbon dioksida dengan menggunakan air kapur. Sebab warna air kapur akan berubah daripada jernih ke keruh. Okey, kalau etanol kita tak boleh nampak etanol sebab warna dia jernih. Jadi kita hanya nampak bau dia. Okey. So ARV ni Actual Responding Variable ni sebenarnya kita nak tengok yang tu tapi kita tak nampak. Kita hanya nampak ORV, Operating Responding Variable. Okey, saya cikgu tunjuk contoh supaya kamu lebih faham. Okey, ini adalah contoh pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kita ada dua jenis ORV, Operating Responding Variable, yang ni boleh diukur. Okey, macam cikgu terang tadilah. Dalam eksperimen tu kita hanya boleh nampak perubahan suhu. Jadi dalam eksperimen tu mesti dah ada alat termometer. Jadi kita boleh nampaklah perubahan suhu. Suhu awal kita buat eksperimen tu, kemudian selepas eksperimen berlaku, suhu dia meningkat. Jadi kita nampaklah bahawa eksperimen tu menghasilkan tenaga. Operating maksudnya kita operatekan dia, kita boleh ukur. Okey. Actual Responding Variable ni maksudnya kita nak tengok ada tak tenaga yang terhasil. Okey. Yang ni perubahan warna air kapur kita boleh nampak. Jadi dia operating. Okey, kita operate, kita boleh tengok. Sebenarnya kita nak tengok yang ni ARV ni actual, sebenarnya kita nak tengok kehadiran karbon dioksida. Faham tak? Okey. Kalau bau etanol, kita bau eksperimen tu kita bau masam-masam sikit, maksudnya ada kehadiran etanol. Itu maksud ARV dengan ORV. Okey, cikgu bagi contoh eksperimen lain. Contoh eksperimen bagi fotosintesis. Okey, yang kita nampak adalah bilangan gelembung gas. Macam kita guna pokok hydrilla, masukkan dalam tabung didih. Kita masukkan natrium hidrogen karbonat untuk bagi sumber karbon dioksida kat dia. So pokok hydrilla ni akan menjalankan fotosintesis dan menghasilkan gelembung gas. Gelembung gas tu adalah gelembung oksigen, okey, yang keluar. Jadi kita nampak, so dia adalah ORV. Bilangan gelembung gas tu adalah responding variable dalam bentuk ORV. Apa sebenarnya kita nak tengok? Yang sebenarnya kita nak tengok kadar fotosintesis. Maksud dia, kalau kita bagi natrium hidrogen karbonat yang banyak dekat dia, jadi pokok hydrilla tu akan menjalankan fotosintesis yang tinggi. Gelembung gas akan keluar dengan banyak. Jadi maksud dia kadar fotosintesis tinggi. Okey. Yang ni eksperimen yang minggu lepas. Okey, isi padu jus buah untuk melunturkan warna di CPIP. Contoh, kalau kita guna jus buah yang sikit, apa maksud dia? Kalau jus buah yang sikit, maksud dia kepekatan vitamin C dia tinggi. Okey, kalau jus buah yang banyak kita guna untuk lunturkan warna di CPIP, maksudnya kepekatan vitamin C dia rendah. Jadi kamu boleh guna kedua-dua RV, tak ada masalah. Boleh guna kedua-dua RV. Untuk kalau soalan tanya apakah responding variable, kita boleh kata perubahan suhu pun boleh.
kita boleh kata tenaga yang terhasil pun boleh. Cumanya cikgu nak bagi tahu kamu apa beza antara ORV dengan ARV. Sebabnya macam ni. Tadi mula-mula tadi, nampak kat sini dia punya RV hasil yang diperolehi kan. Okey. Kemudian kita mention kat sini pula tenaga karbon dioksida dengan etanol sebagai RV dia. Cikgu tak mahu kamu keliru. Sebenarnya dia ada dua jenis RV, iaitu ORV dengan ARV. Okey, faham dah setakat tu? Catat tengok faham ke tak? Sebelum cikgu pergi lagi lebih lanjut. Kalau tak faham, cikgu ulang balik. Okey, very good. Okey, so ada dua jenis RV, iaitu ARV dengan ORV. Okey, good. Okey, sekarang kita masuk tadi dah pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang ni ada dalam buku teks, cikgu betul screenshot saja. Dimanipulasikan kehadiran yeast, okey, bergerak balas perubahan suhu. Okey, ni ORV ke ARV? ORV ke ARV? Perubahan suhu. Nak tengok jawapan. ORV ke ARV? Perubahan suhu. Very good. Perubahan air kapur. Okey, pandai. Okey, perubahan suhu, perubahan air kapur, sebab kita boleh tengok dia, kita boleh ukur. Bila boleh ukur tu operate, so ORV. Okey, pandai. Dimalarkan isi padu larutan glukosa terdidih dan keadaan aerob. Sebenarnya banyak lagi ada pemboleh ubah dimalarkan. Nanti kita tengok satu persatu Okey, cikgu teruskan. Eksperimen ni mudah je. Okey, bahan-bahan semua ni bahan-bahan yang kamu dah kenal lah. Cuma ada beberapa saja yang mungkin kamu tak kenal. Okey, ampaian yeast 5%. Okey, apa maksud 5%? Maksud dia kita letakkan 5 gram yeast dalam 100 ml air. Okey, kita letakkan 5 gram yeast dalam 100 ml air. Kalau 10%, kalau 10% kita darab 2 lah maksudnya. 10 per dengan 200 ml air. Okay, sama juga larutan glukosa 5% terdidih. Okay, maksud terdidih ni kenapa kita guna terdidih? Kenapa larutan glukosa yang biasa? Kenapa kita guna larutan glukosa terdidih? Siapa lagi bagi jawapan? Bila kita didihkan, apa yang kita keluarkan? Oksigen. Very good. Okay. Bila kita didihkan air, maksudnya oksigen telah disingkirkan. Sebab kamu kena ingat eksperimen ini berkaitan dengan fermentasi. Bila fermentasi, maksudnya yeast tu menjalankan respirasi anaerob. Jadi kita kena guna larutan yang tanpa oksigen untuk memastikan eksperimen kita ni accurate. Okay. Kemudian air kapur. Air kapur ni untuk apa? Air kapur untuk apa? Siapa tahu? Untuk menguji kehadiran apa? Karbon dioksida. Very good. Okay, karbon dioksida. Okay, pandai. Okay, then minyak parafin. Minyak parafin ni macam minyak, dia color putih sikit. Minyak biasalah, tapi dia warna putih. Okay. Radas macam biasa, tabung lidih, tabung uji, termometer, silinder penyukat, tiup penghantar dan penutup gabus. Okey, let's say dalam soalan amali nanti dalam peperiksaan, sekiranya dia suruh kamu senaraikan bahan dengan radas. Walaupun dia dah bagi, kita tak tahu soalan macam mana, kamu jangan asingkan. Ikut pengalaman cikgu, jangan asingkanlah bahan dengan radas. Kamu buat bahan strok radas dan kamu senaraikan semua sekali. Kamu jangan asingkan macam ni. Okey, bahan radas, maksud tajuk tu kamu sekalikan dan kamu senaraikan semua sekali. Okey. Okey, now kita tengok gambar raja. Bila nak lukis gambar raja, mestilah gambar raja itu berfungsi. Maksud berfungsi mesti berlabel. Gambar raja tu mesti ada label. Kalau lukis gambar raja tanpa label, maksudnya gambar raja itu tidak berfungsi. Okey. So tiup penghantar, ini tiup penghantar. Kemudian daripada rajah tu sendiri kita boleh detect kat mana satu MV, kat mana satu FV. FV ni fixed variable. FV means fixed variable.
So larutan glukosa 5%, maksudnya kita boleh kata sebagai kepekatan larutan glukosa. Sama kan? So bila sama, dia fix. Pemboleh ubah dimalarkan. Kemudian minyak parafin, jangan tulis minyak parafin saja, kita bubuk isi padu minyak parafin pun boleh. Kemudian air kapur kena bagi parameter dekat depan dia. Parameter means isi padu ke kepekatan ke. Okay, kat sini kita bagi isi padu air kapur sama. So yang MV manipulated dia adalah ampaian yeast, sebab satu radas tabung didih ni tak ada ampaian yeast, satu lagi ada. Okay, so mesti labelkan. Okay, setakat ni ada nak tanya apa-apa kat cikgu? Okay, now procedure. Okay, prosedur yang baik kena ada 5 benda. Cikgu senarai kat sini ya. So, prosedur mesti ada MV, mesti ada RV, mesti ada fixed variable, mesti ada langkah berjaga-jaga dan kena ada setup eksperimen. Setup eksperimen ni maksudnya kita dalam ni kita boleh kata sebagai kata kerja lah. Okay, contoh dekat sini. Cikgu dah warnakan ikut dia punya dia punya keyword ni. Okey, contoh isi means kata kerja. Okey, 15 ml larutan glukosa ni adalah isi padu yang kita fixkan. Okey, kena ada 2 tabung didih, kita isi 2 tabung didih dengan 15 ml larutan glukosa 15%. So ini kepekatan larutan glukosa, fixed variable. Isi padu larutan glukosa pun fixed variable. Okay, yang telah dididihkan dan dibiarkan sejuk. Okay, ni prosedur yang senang faham. 2. Label tabung didih sebagai A dan B. Okay, label means kata kerja. Okay, masukkan 5 ml ampaian yeast. Okay, ampaian yeast 5% ni kita anggap sebagai MV. Okay, sebab kita hanya masukkan ke dalam tabung didih A. Yang B kita tak masuk. So di sini dah state dah bahawa ini adalah MV. Kena tengok kalau prosedur yang baik dia ada 5 ni. Okey, nombor 4. Tambahkan minyak parafin ke dalam kedua-dua tabung didih. Okey. 2 minyak parafin. Ini ada minyak parafin, kat sini pun ada minyak parafin. Apa tujuan minyak parafin ditambah ke dalam tabung didih yang ada ampaian yeast? Satu lagi tak ada ampaian yeast pun kita tambah minyak parafin. Apa tujuan dia? Siapa boleh bagi jawapan? Volume, boleh buka volume. Untuk elakkan oksigen daripada luar masuk. Okay, campurnya. Very good. Kita tak mau bagi sebab tadi kita dah tengok balik kita punya eksperimen, kita nak pastikan keadaan sentiasa anaerob. Jadi kita letak minyak parafin untuk menghalang oksigen daripada luar masuk dan melarutkan campuran ni. Kita tak mau macam tu. Sebab kita nak pastikan betul ampaian yeast ni menjalankan respirasi anaerob. Sebab kita nak tengok apa hasil yang dikeluarkan nanti. Okey. Alright. Itu langkah berjaga-jaga. Yang ni pun ada markah ni. Tapi cikgu rasa nanti tak ada prosedur yang akan kamu kena tulis. Tapi apa-apa pun kita belajar macam biasalah. Cikgu kena bagi tahu apa yang sebenarnya di dalam prosedur tersebut. Okey. 5. Tutup kedua-dua tabung didih dengan penutup gabus. Yang ni bukan langkah berjaga-jaga, yang ni adalah prosedur kita kena buat. Yang mempunyai satu tiub penghantar. Sediakan 2 tabung uji dengan 2 ml air kapur masing-masing. Celupkan setiap hujung dengan ke dalam setiap tabung uji yang mengandungi air kapur. Okey. Biarkan radas selama 1 jam. Okey, biarkan radas selama 1 jam. Okey, last sekali ukur dan rekod suhu awal. Okey, suhu awal ni dia masuk dalam fixed variable. Okey, sebab kedua-dua A dengan B akan kita tengok suhu awal dia. Okey. Yang warna merah, tengok warna merah is responding variable RV. Ukur rekod alat. Ukur rekod suhu akhir dengan menggunakan termometer. Yang ni adalah RV. Okey, RV. So last sekali catat pemerhatian dalam jadual. Okey, kita tengok sekali lalu lagi prosedur-prosedur dia. Okey, bayangkan diri kamu sekarang ni yang nak buat eksperimen nanti. Kita tak tahulah, kita kata mungkin eksperimen sejam tak mungkin masuk. Kita jangan jangka macam tu, macam-macam nanti dia boleh buat. Okey, mungkin dia dah buat siap-siap ke larutan tu, kita tak tahu. Jadi kita belajar macam biasa je, okey?
So macam biasa, tangan pegang elok-elok, jangan ketak-ketak. Masukkan 2 tabung didih ni dengan 15 ml larutan glukosa. Ukur dulu dengan silinder penyukai 15 ml. Lepas tu labelkan. Okey, labelkan. Yang ni senang, eksperimen ni mudah. Cuma bila kita panik lagi, kita masukkan yang A terbalik ke, yang tu yang kita risau. Okey, cikgu rasa pelajar kita tak ada masalah. Okey. Masukkan 5 ml ampayan yeast 5% ke dalam tabung didih A. Ingat, masuk A sahaja. Jangan pergi masuk dua-dua. Bila masuk dua-dua, kita tak dapat eksperimen kawalan. Yang B tu adalah eksperimen kawalan. Kemudian kita tambahkan minyak parafin. Kemudian tutup kedua-dua tabung didih dengan penutup gabus berlubang dan celupkan hujung tiup penghantar ke dalam air kapur. Okey. Catat pemerhatian dalam jadual. Okey. Alright. So, ini adalah kemahiran proses sains membaca ukuran pada alat radas. Nampak ke tak berapakah suhu awal? Catat berapa? Berapakah suhu awal bagi kedua-dua tabung didih? Berapa, nampak tak? 30 berapa? Okey, very good. 32. Tu tengok 30 kat sini. Okey, betul. 32. 30, 31, 32. Okey, pandai. 30, 31, 32. Hati-hati dalam membaca termometer. Mata mesti selaras supaya kita tak silap membaca. Okey. Kemudian berapakah suhu akhir? Yang ni kita tengok dalam tabung didih B. Yang ni jelas kan? Very good. 35, 31, 32, 33, 34, 35. Pandai. Okey, bacaan suhu akhir maksudnya ada peningkatan suhu. Jadi tenaga haba, bagi jawapan dah. Tenaga apa yang dibebaskan? Tenaga haba. Okey, good. Okey, so tenaga yang dimaksudkan di sini adalah tenaga haba yang dibebaskan semasa respirasi anaerob. Sebab tu kadang-kadang siapa biasa buat roti ke, buat donat ke, nak buat pizza ke, bila dough tu kita pegang dia rasa panas sikit kan. Sebab proses respirasi anaerob iaitu fermentasi alkohol ni dia bebaskan tenaga. Dia membebaskan tenaga dalam bentuk tenaga haba. Okey. Okey, good. So, kamu bolehlah masukkan ukuran tadi ke dalam jadual. Okey. So, awal eksperimen tadi 32 darjah Celsius. So, akhir 30, dua-dua sekali kan. Yang B walaupun di kawalan, kita ambil juga suhu awal. So, suhu awal ni adalah fixed variable. Okey. Dan suhu akhir 35. Dan suhu bagi tabung didih B tidak ada perubahan. Okey. So, perubahan pada air kapur bagi tabung didih A. Apa jawapan dia? Keruh. Okey, pandai. Okey, keruh. Senang saja. Okey, keruh. Air kapur keruh. Bila nampak saja keruh, maka kita memang confirm bahawa yang hadir adalah gas karbon dioksida. Banyak kali cikgu terangkan ni peringkat sekolah menengah rendah. Kat sekolah rendah cikgu tak pasti. Menengah rendah, satu ujian yang memang sangat baik untuk kita tahu bahawa kehadiran karbon dioksida adalah dengan menggunakan air kapur. So, air kapur akan berubah daripada jernih menjadi keruh. Okey. So, apa jadi pada tabung didih B? Ada berlaku perubahan tak? Very good. Tiada perubahan. Pandai. Okey. So, bau larutan bagi A. Bau larutan macam mana bau dia? Kita panggil bau apa? Dia bau sengit, bau masam. Okey, pandai. Okey, bau etanol. Okey, bau etanol kita panggil, walaupun dia bau macam masam, kita kena state nama sebagai etanol sebab hasil daripada fermentasi alkohol adalah etanol. Okey, so untuk B tiada bau. Jadi cikgu nak bagi tahu dalam jadual juga kita boleh tahu bahawa kat mana satu MV, kat mana satu RV. Okey. So dekat jadual kita boleh buat kesimpulan untuk tabung didih ni adalah sebagai MV. Okey.
Manakala semua ni, bahagian suhu perubahan air, kapur, bau larutan ni semua adalah RV. Jadi kertas 3 ni senang saja kita nak tengok. MV, RV ada di merata-rata tempat. Okey, dekat hipotesis ada, dekat apa dia punya gambar rajah pun ada, radas kan, lukis gambar rajah pun ada, sampaikan dekat dia punya jadual pun ada MV dengan RV. So merata-merata ceruk dia ada MV, RV. Dekat dia punya prosedur pun ada MV, RV. Dia sampai ada 5 tadi ya. MV, RV, FV, langkah berjaga-jaga dengan action ataupun cara kerja. Okey. So hipotesis senang saja. Hipotesis dia tengok balik hipotesis sama tak dengan kita punya result. Okey, untuk suhu ni dia nak menunjukkan betul lah ada tenaga kan, sebab dia keluarkan perubahan suhu tadi. Okey. Untuk keruh ni dia nak menunjukkan bahawa ada karbon dioksida, dan untuk etanol kita nak tunjuk bau, dia ada bau tu menunjukkan kehadiran etanol. Okey. Hari ni singkat je kalau cikgu rasa, sekejap je yang ni. Okey, perbincangan. Okey. Bagaimanakah cara untuk mengekalkan keadaan anaerob? Jadi eksperimen ni kita nak buat dalam keadaan tanpa oksigen. Jadi apa yang kita buat tadi? Ada 2 benda yang kita nak buat tadi untuk kekalkan. Okey, pandai. Fatin Nur Alia, pendidihan. Very good. Menambah. Pandai betul. Jawapan yang sangat baik. Kita didihkan glukosa dan satu lagi kita letak minyak parafin. Okey, pendidihan larutan glukosa. Okey, tengok jawapan kamu kena lengkap facts and explanation. Kalau kita buat pendidihan larutan glukosa sahaja, kita mungkin dapat cikgu agak-agak lah. Okey, macam jawapan tak lengkap. Kita kena beritahu sebab. Okey, facts and explanation, pendidihan larutan glukosa supaya oksigen disingkirkan. Okey. Yang kedua, menambahkan minyak parafin supaya oksigen daripada atmosfera melarut dalam dihalang daripada melarut dalam campuran. Nampak tak? Jawapan kita kena lengkap. Macam kita nak pergi keluar, kita kena lengkap pakai tudung. Jangan pakai baju saja, tudung tak pakai, berbedak sikit, bagi lengkap jawapan kita, bagi cantik, baru dapat markah yang cantik. Okey? Faham ni? Alright. Okey, apakah fungsi menyediakan tabung didih B? Okey, jawapan tadi, tengok soalan Tadi dia tanya bagaimana. Ini cara kamu nak menjawab esei, samalah soalan esei struktur. Tengok keyword dia. Kalau tanya bagaimana, jawapan tu panjang sikit dengan explanation. Kalau dia kata apakah tu, jawapan yang ringkas sahaja. Apakah fungsi menyediakan tabung didih B? Any answers? Apa fungsi menyediakan tabung didih B? Ada cikgu sebut tadi masa penerangan. Sebagai eksperimen kawalan. Okey, sebagai eksperimen kawan. Kawalan. Okey, tak apa typo. Okey, eksperimen kawalan. Very good. Betul sebagai kawalan. Okey, sebagai kawalan. Jangan silap tulis. Bila silap tulis, jawapan salah. Walaupun maksud kita betul dah, kita duk rasa macam betul. Sebab tu bila jawab soalan peperiksaan, kena recheck. Kadang-kadang benda kita tak sengaja dan kita tak sangka pun kita tertulis macam tu kan. Okey, tak apa. Okey, apakah tujuan mendidihkan? Ni macam dia ulang balik lah. Dia tak nak tanya apa dah ni. Menyingkirkan oksigen terlarut. Pandai. Okey, menyingkirkan oksigen terlarut. Very good. Okey, apakah keputusan yang diperoleh menunjukkan fermentasi telah berlaku di dalam tabung didih A? Bagaimanakah keputusan yang diperoleh menunjukkan fermentasi? Selepas 1 jam, apa tadi Fatin nak tulis apa tadi? Selepas 1 jam, apa jadi? Kita kena habang 3-3 sekali lah. Okey, kena habang 3-3 hasil. Sebab ini menunjukkan fermentasi berlaku. Suhu tabung uji A meningkat, air kapur keruh, bau etanol dikesan. Okey, kena habang ketiga-tiga. Faham tak? Sebab eksperimen kita tadi ada 3 benda kan? Mana tadi? Ada 3-3. Yang ni menunjukkan ketiga-tiga tu kena bagi tahu dalam jawapan kamu. Suhu, mula-mula suhu.
Sebab tadi pun first tadi cikgu soalan warm up tadi pun cikgu tanya 3 benda tadi kan. So bila ditanya apakah bukti yang menunjukkan eksperimen tu telah berlaku proses fermentasi alkohol ni, kita kena habaq lah bukti-bukti dia tu. Suhu meningkat, air kapur menjadi keruh, bau etanol dikesan. Okey? Senang kan? Alright, good. Okey, kesimpulan macam biasa kita jawab dulu apakah hipotesis tersebut diterima. Kita jawab ya. Kemudian kita restate dia hipotesis. Restate dia hipotesis, kita ulang balik, tulis balik fermentasi yeast menghasilkan tenaga, karbon dioksida dan etanol. Okey, dapat okey, senang saja. Okey, ini soalan sesaja Cikgu Syazra jumpa. Kamu kadang-kadang soalan objektif pun ditanya pasal eksperimen. Kita jangan anggap semua dia nak tanya dalam kertas 3. Tak, kadang-kadang dalam kertas 1 pun ditanya. So, apakah jawapan yang paling tepat? Entah berikut yang manakah boleh diperhatikan selepas 30 minit. Okay, jawapan apakah yang paling tepat? Tengok jawapan kawan-kawan yang lain. Ada yang jawab C. Lagi ada jawapan lain? Okey, suhu dalam kelalang termos meningkat. Betul tak? Tengok sini ada apa? Baca betul-betul. Berkeladak tu maksud dia jadi berkapur, dia jadi warna keruh. Lama-lama bila kita biarkan larutan tu sehingga beberapa jam ataupun beberapa hari, dia mendakkan berlaku. Mendakkan tu kita panggil keladak. Sebelum dia jadi mendakkan tu, dia akan nampak warna macam keruh tu. Okey, sebab dia kapur, dia akan turun ke bawah. Okey, suhu dalam kelalang termos meningkat, of course, sebab tenaga haba dibebaskan. Air kapur berkeladak. Air kapur berkeladak, betul lah, lime water ni is air kapur kan. Okey, berkeladak. Gelembung gas dibebaskan. Nampak macam betul. Bila kita fikir macam betul lah, sebab kita kata karbon dioksida tu masuk. Tapi kamu kena ingat, karbon dioksida akan melarut di dalam air kapur. So jawapan apa yang paling tepat? Okey, jawapan dia adalah kejap. Cikgu tak buat jawapan. Okey, jawapan dia adalah A ya. Okey, good. X dan Y. Okey, nak tukar jawapan ni. Yang C tu pakai tukar jawapan kepada A. Okey. Alright. Okey. Peringatan mesra kita dah 3 minggu. Ada tak buat laporan everyone? First kali cikgu terang nilai tenaga. Second one cikgu Ain terang pasal kandungan vitamin C. Hari ni cikgu terang pasal fermentasi yeast. Ada buat ke tak laporan? Ada cikgu, very good. Okay, kita jumpa lagi minggu depan. Okay, bye. Assalamualaikum.